ini Tuan Syekh kita ajar kita supaya kita berbaik sangka dengan Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita diminta supaya berbaik sangka dengan Allah itu betul lah. Namun persoalannya ialah macam mana kita nak baik sangka. Misalnya saya suruh tuan-tuan baik sangka dengan saya. Jadi permintaan untuk tuan-tuan dan puan-puan baik sangka dengan saya itu ialah satu hasrat. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan pula ingin berbaik sangka dengan saya, maka itu adalah sikap. Jadi hasrat itu ialah dari orang yang disangkai kepada orang yang menyangkai. Manakala orang yang menyangkai terhadap orang yang disangkai, ianya sikap. Jadi adakah seseorang itu mampu bersikap jika di sana tidak ada suatu reason ataupun alasan kenapa harus saya bersikap? Jadi tuan-tuan, ada orang dia seorang yang cukup baik, dia tak suka banyak tanya, suka banyak tanya. Saya ada seorang muslimat, dia cukup sayang dekat suami dia. Bila tanya dia kenapa sayang dekat suami, sebab suami saya mudah ego, mudah ego. Saya masak apa pun dia makan, mudah ego. Maksudnya saya bagi kokok kerah cuma dia makan, bagi nasi lemak dia makan, nasi lemak setahun yang sama dia makan. Jadi bagi orang reasonable lah, ada alasan kan dia suka kat suami dia sebab dia baik. Nanti saya tanya kat suami dia pula, macam mana yang jadi bodoh ni makan dia apa yang beli. Dia kata saya ni pula jadi tak suka komen apa yang ada makan. Jadi tuan-tuan, suami isteri yang macam tu kita panggil dia ketua lah. Tapi kita nak suruh semua orang macam tu, masalah. Sebab ada suami dia cakap kat isteri, kalau kau nak kekal dengan aku, pastikan makan aku tak berulang dengan yang semalam. Hari ni ikan singgah yang ikan bakar, lusa mesti ayam, atau ayam Turki, ayam Belanda, ayam Rusia, terkira tak kena. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan boleh pasangan yang macam itu, tuan-tuan tak boleh nak mengadu dekat majlis agama bahawa suami tak baik, suami baik tapi jenis dia nak buka flit. Jadi begitu juga kita dalam soal agama. Ada orang Islam yang jenis tak suka tanya, kena sembahyang ya. Tapi ada yang suka tanya, wah, kenapa saya kena sembahyang? Lepas ada tanya pula, kenapa saya kena ambil sembahyang? Kenapa saya kerja gaji-gaji, duit saya banyak, saya kena bayar zakat? Saya perlu bagi duit saya kepada orang malas. Orang miskin tu saya tengok dia tidur daripada pagi sampai pukul 10, saya pukul 5 dah bangun dah. Wah, jamak pada why kemudian why yes apa ni chain of why, rantaian why yang berpanjang, why. Jadi mungkin sekarang kita bagi budak-budak generasi Y, iaitu generasi kenapa. Dia kena tanya kenapa. Takkan tanya pun kena marah tak. Kita tak marah lah, bil elektrik naik, tapi kita tanya kenapa. Takkan kita tanya untuk ibu nak marah tak. Tanya bukan demo lagi, tanya je. Kenapa betul? Sebab ayat tu pun jam juga. Kenapa? Jadi begitulah. Jadi berarti dalam soal agama, orang tasawuf kata kamu mesti berbaik sangka dengan Allah. Jadi kalau dia suruh dia kita baik sangka dengan Allah, kalau kita mudah tak apa.
Dan kita kelas dewasa, maka kita akan tanya, kenapa saya tidak baik sangka dengan Allah? Betul kan? Jadi bila kita kenapa kena baik sangka dengan Allah, maka dia berbagilah alasan. Dia kata, ihsin zannuka. Kata dia, elokkanlah sangkaan kamu kepada Allah kerana dua alasan. Kerana dua sebab. Dengan kata lain, orang yang berbaik sangka dengan Allah itu ada dua jenis orang. Jenis yang pertama, kategori yang pertama, apabila dia baca Quran, dia dapati dalam Quran sebut innallaha halimun ghafur. Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi jumpa ayat itu kerap kali diulang. Jadi bila dijumpa ayat-ayat yang macam itu dalam Al-Quran Al-Karim, akhirnya ayat tadi menyerap masuk dalam hati dia dan dia percaya, dia yakin. Maka memadailah dia baca ayat-ayat itu berulang kali di dalam Quran, sudah membentuk suatu keyakinan, sudah membentuk satu persepsi, sudah membentuk suatu arah, di mana bila dia tengok pada Allah dia tahu Allah itu baik. Hanya sekadar dia baca Quran. Itu satu jenis orang. Satu jenis orang. Tapi bukanlah bermaksud semua orang kan begitu. Bukan semua orang begitu. Jadi kalau ada orang yang duduk dalam kategori macam itu, dia memandang dia baca Quran, dia dah yakin Allah itu baik, okey. Tapi kata orang tasawuf, ada satu jenis lagi. Ada satu jenis lagi. Di mana dia baca Quran juga, dia jumpa nama Allah yang baik tadi, tapi dia tidak begitu yakin, hanya sekadar nama. Saya dulu masa jadi cikgu, saya ingat bila orang tu nama Intan Putri, mesti comel. Sebab kan orang tu kan nama raja-raja kan? Intan Putri Baidus. Jadi kita pun panggillah nama kelas Intan Putri Baidus baru. Dia tidak secantik namanya. Betul kan? Dia tidak secantik namanya. Tapi bila kita panggil nama mudah tu comel pula. Gede pun mana comel. Maka sebab itu nama artis ni mudah asalnya. Dia tu bukan nama glamour. Jadi kita kenal nama glamour dia. Nama dia mudah tapi dia comel dia. Yang kita pula nama comel. Nama saya kan comel Falfa. Tengok bu Balahan. Jadi dalam sebutnya dia lah. Dalam hidup ini kadang-kadang nama saja tu tak cukup untuk menggambarkan orang. Tak cukup. Tak cukup. Kita ada pengalaman begitu. Tapi ada orang dia sudah faham bila dia baca Quran dia dah yakin Allah itu bla 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 bla. Okeylah itu satu tahap orang. Baguslah. Kalau kita panggil dia wali pun okeylah. Kita tidak wali. Tapi kita juga nak baik sangka dengan Allah. Jadi oleh kerana kita tidak level tadi, kita level kedua, maka mesti ada alasan. Kenapa saya perlu baik sangka dengan Allah? Kenapa perlu saya baik sangka dengan Allah? Maka kata orang tasawuf, kamu kalau tak dapat baik sangka dengan Allah setelah kamu baca nama-namanya yang maha agung itu, maka cuba kamu tengok apa yang dia buat dekat kamu. Kan? Apa dia buat dekat kamu? Bila kita tengok apa dia buat dekat kita, cuba tonton simpulkan, jangan cakap mana. Tapi kita jawab. Kita
Kita kata dah tak cakap banyak, tak jawab. Jawab lah, tapi pendek-pendek. Jawab apa kat kita? Bila kita duduk, kita tengok Allah tu, kita ada apa? Jangan terlalu banyak, nanti mereka aja. Dia ada suruh larang. Tu je lah. Dia disuruh ada larang. Tak ada benda lain. Cuma suruh itu ada levelnya wajib, ada levelnya sunat. Tetapi kalau kita impose semua, bila kita duduk dengan Allah ni, ada suruh larang. Jadi bila ada suruh ada larang, dua benda itu kita rekaskan lagi, kita panggil dia syar'i. Gampang lah ya. Gampang lah. Maka sebab itu ulama-ulama mentafsirkan agama bermaksud himpunan suruhan dan larangan. Gampang tu. Jadi kita pun tanya je lah. Saya tak sangka baik dengan Allah kerana sekadar baca dia nama dia baik, saya tak boleh sangka baik lagi. Sebab iman saya rendah. Saya tu maksudnya bukan Ahmad Faisal ya, lelaki andaian. Dia kata Allah belum Ustaz Faisal. Bukan, saya tu lelaki andaian. Mungkin ada, mungkin tak ada lah. Jadi orang tasawuf kita sangka baik dengan Allah. Maka bila di sisi kita sangka baik dengan Allah, kita pun tengoklah Allah. Jadi Allah tak boleh dilihat dalam himpunan ringkasnya. Dia bagi kita agama. Agama itu ialah himpunan di antara suruh dan larang. Bila dia suruh kita satu benda, dia larang kita satu benda, kita nak disuruh bersangka baik dalam apa yang dia suruh, dan nak suruh bersangka baik dalam apa yang dia larang. Maka macam mana kita nak sangka baik untuk apa yang dia suruh, untuk apa yang dia larang? Macam mana kita nak sangka baik? Itu sifat dia. Kita tahu kan sifat dia, tapi kita tak yakin lagi dengan sifat dia. Sifat dia kan mana maha mengetahui, maha tadi kan. Kalau kita dah yakin dengan sekadar baca sifat dia, kita dalam kategori pertama, dalam pula. Sekarang kita kategori kedua, iaitu kita tahu dia hanya suruh dan larang kita. Macam mana kita nak tahu dia suruh dan dia larang tadi menjadikan kita boleh sangka baik ni? Iya, itu lah tu maksud saya. Ada tu. Ya. Macam mana? Cara nak tahu tu bukan jawapan dia. Cara nak tahu. Cara nak tahu dia ialah tanya. Soal. Betul kan? Sebab bila ada soal, kena ada jawapan. Jawapan tadi bila puas hati, kita lihat. Maksudnya, kalau kita dah yakin Allah itu maha mengetahui, maha segalanya, kita takkan tanya. Adalah sebab kita dalam kategori pertama. Tapi persoalan sekarang kita duduk dalam kategori kedua, iaitu kita tidak yakin hanya sekadar mendengar perkhabaran bahawa dia baik. Kita tidak yakin hanya sekadar mendengar dia pandai. Kita tidak yakin hanya sekadar dia ahli. Kita tidak yakin hanya sekadar dia berhasil dan dia penyayang. Kita nak satu benda yang lebih konkret daripada hanya sekadar perkhabaran. Jadi apa yang benda konkretnya, kita tengoklah dalam hidup ini dipenuhi dengan suruh dan larang. Suruh larang. Kena sembahyang, kena puasa, kena tu, kena ni, tak boleh minum air, tak boleh buat tu. Jadi Allah kata Allah itu maha pengasih. Pengasih apa? Penat. Baru dia sembahyang subuh, nak kena sembahyang subuh pula. Kalau pengasih kan dia tak payah subuh. Kena pakai tudung tak tinggal. Ada tudung kan, ada ustaz marah masuk kelakor, satu orang 100 tahun masuk kelakor. Siang kita. Lepas
Dalam maksudnya kalau ditubuhkan legasi itu tak boleh. Kita tanya. Tapi dia ada alasan juga, dia ada dalil. Tak ditanya tu surah Al-Anbiya ayat 32. Allah Ta'ala sebut la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, Allah itu tidak ditanya apa dia buat, sebaliknya kamulah ditanya apa kamu buat. Tanya apa? Ayat tu kata tak ada. Maka sebab itu tuan-tuan masa itulah dia kan? Saudara itu surah Al-Anbiya ayat 32. Jangan tanya. Kan sedap jadi ustaz orang tanya semua kena. Kalau kita kata tak boleh tanya, maka kita jawab dekat orang kata tak boleh tanya ni, kita cakap ni. Orang tanya ni ada dua jenis orang. Satu tanya dengan makna mempersoal. Satu lagi tanya dengan makna soal. Beza di antara mempersoal dengan soal. Mempersoal maksudnya mempertikam. Kita bukan mempertikam Allah Rabbuna, Allah itu Tuhan kita, betul kan? Muhammadun Nabiyuna, Muhammad itu Nabi kita. Islam dinuna, Islam itu agama kita. Wal Quran dusturuna, Quran itu ialah pedoman hidup kita. Tapi kita nak tanya supaya ada alasan. Apa nak tanya sebab apa tak faham? Saya tak ada minum susu, jadi punggung saya tulang punggung saya itu rasa sakit. Doktor kata kurang kalsium. Tak cuba banyakkan. Umur 40 baru minum susu. Kurang sedoah itu. Tapi minum susu lah sekarang. Jadi suruh anak dia buat tu seorang dia kata jadi muat minum susu kat dia belum ayuh dia genetik sama. Jadi pagi-pagi nak habis susu tu lebih payah daripada orang lain. Nasi lemak yang mak habis dah susu tak payah susu. Kena pujuk. Anak tanya, kenapa nak minum susu ni? Dia tanya, kenapa? Dah nak cakap tak ada minum kopi po je. Bagaimana tu ramai ada susu. Bukan dulu biji. Bukan sekarang ada baru biji ni. Jadi ada. Maka bacalah dekat Google internet itu 20 kelebihan minum susu. Jadi anak pun baru minum. Lepas tu dia tanya, kenapa ada kelebihan banyak? Kenapa ayah minum sikit dia kena minum banyak? Kena minum banyak dulu. Jadi nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang orang bertanya, dia bukan bersoal, dia nak tahu. Betul kan tak yakin. Jadi bila tuan-tuan tanya ustaz, bukan tuan-tuan nak bersoal Allah, nak tanya siapa lagi? Kita tanya ustaz lah, bukan kamu. Pakai kenal kamu, tanya ustaz. Apa tanya ni, beri mail cukup lah. Oh, pula lah. Tentu kan tidak demokrasi lah kan. Demokrasi kan boleh tanya. Kita tanya kenapa tu? Itu pun dianggap lakon. Itu pun dia tanya. Kita tanya kena marah dah. Jadi berbalik kepada tadi, maka untuk kita faham dan kita yakin sehingga kita boleh baik satu dengan Allah, maka kita kena tanya. Dan siapa yang nak tanya? Dia tanya Nabi, Nabi wafat, tak tanya ustaz. Siapa yang jawab? Maka sebab itu kita tanya, kenapa kena saya? Kan? Kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama tadi, golongan yang pertama yang kata tak ditanya, tanya apa ni iman lemah dan orang sesembahyang tanya pula. Tak, kita nak sembahyang, cuma nak tanya. Kenapa sembahyang? Kenapa bila ketuk angin keluar punggung masuk punggung? Kan memang saya nak tanya sepatutnya, kau situ lah basuh dah pergi basuh. Kenapa basuh punggung? Saya tanya kenapa? Kenapa kena pergi buat haji kat kau? Tadi kau buat haji di rumah sebab kalau di rumah kau
oleh kerana itu, bila orang asal suruh kita baik sangka dengan Allah, maka cara kita nak baik sangka dengan Allah ialah kita tengok apa yang dia buat kat kita. Jadi apa yang dia buat kat kita, iaitu dia suruh dan dia larang. Betul kan? Dia suruh buat itu, dia suruh buat itu, dia suruh buat itu, dia larang kita buat itu, dia larang kita buat ini. Maka bila kita tahu ada apa yang dia buat kat kita ialah impunan di antara suruhan dan larangan yang kita panggil agama tadi, maka kita nak tahu apa reason kita kena buat itu, kena buat ini. Jadi tuan-tuan, ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Syekh Al-Ghaffar Asy-Syafi'i. Nama dia lahir 360, dia meninggal 420. Pendek 60 tahun. Dia menulis satu buku yang menjawab semua soalan kenapa. Bila saya baca buku tu, teman, kita rasa yakin Allah tu sayang. Kenapa? Kerana dia telah menjadikan semua suruhan dan larangan itu datang dalam bentuk logik dan ada reason. Ada munasabah. Tidak kata nak banyak, apa tak banyak, jangan ambil banyak. Maka orang tak ajar kita. Kita tahu sebab kenapa. Kenapa? Bulan lepas saya diminta untuk memberi sedikit nasihat kepada seorang lelaki Jerman, umur 56 tahun, masih Islam. Dia masih Islam dalam 2 bulan, kemudian dia nak murtad balik. Jadi saya pun pening juga. Saya kata orang nak murtad konsak saya. Orang yang ustaz lain setakat dia nak masuk Islam, konsak dia. Jadi untunglah ustaz tu kan dapat pahala mengislamkan orang. Aku dapat pahala orang nak keluar Islam. Macam mana orang tu? Mungkin nasib malam, banglahan atau. Jadi mungkin tak jumpa masalah itu. Masalah itu Jerman. Sebab tu saya berani jumpa. Sebab dia cakap Inggeris kan bunyi Jerman. Saya Kelantan cakap Inggeris pun bunyi gitu juga lah. Jadi lebih kurang lah. Duduk dengan dia, asalnya nak pergi setengah jam, duduk 3 jam. Antara soalan yang tanya dia nak why. Chain of what? Rantaian why. Dia tanya ustaz, ini dia tanya orang bawah saya, ini ustaz terbaik kan? Dia ustaz kata setakat yang boleh jumpa. Kenapa duduk lah saya dengan dia? Dia tanya, saya kahwin dengan isteri saya. Kenapa isteri saya setiap kali jumpa saya dia macam tu? Saya tanya dia, betul lah isteri dia tu orang Kelantan, kata apa kahwin tu gitu? Takut kena batai sebanyak. Dia kata saya tak boleh sentuh isteri saya, baik tak payah kahwin. Jadi saya pun fahamlah bahawa akhir sekali lepas ditanya-tanya, saya kata begini, mulai hari ini dalam soal agama jangan tanya isteri awak. Ustaz, dia kata, yalah, puan beritahu ilmu sesat, tak payah ajar. Dia cakap saja. Isteri dia suruh dia hafal Al-Fatihah dalam bahasa Arab, Bengkok Jerman tu lah. Bus. Saya kata, kenapa ibu suruh dia hafal Al-Fatihah? Ustaz, saya nak dia masuk neraka. Betul lah awak sayang tak faham ni, tapi bukan dah suruh hari itu juga. Anak kita boleh cakap tu 27 tahun dah betul tengok. Kena orang Jawa pula, lewat Jawa lagi, umur 10 tahun dah betul. Itu pun bahkan beberapa kali belajar Fatihah dengan ustazah dekat Masjid Bulan itu. Maksudnya proses itu bulan jangan suruh dalam seminggu si Jerman. Memang dia tua umur dia, tapi Islamnya mudah lah. Jadi akhirnya jangan ajar dia, puan buat je. Yang puan lah, saya ajar. Duduk dengan Jerman tu 3 jam. Oh, kalau macam ni tak jadilah, tak jadi keluar. Ini senang. Sebab yang isteri dia tu ajar Islam versi wali Allah. Dia ajar Islam versi wali Allah. Yang kawan ni baru masuk Islam. Dia ajak suami dia sembahyang tahajud kena kotor. Tu yang suami dia kata, kenapa banyak sangat sembahyang? Saya Kristian dulu sembahyang di Ahad. Suhu. Dia kata
bila masih Islam jadi Haris lah. Jadi Haris dia kata, saya suka dekat Islam, saya beriman dengan Allah, tapi saya tak tahu kenapa saya kena semayang. Lepas semayang pula ada semayang wajib, ada semayang sunnah. Kenapa begitu? Isi saya marah, dia kata bila saya tanya kenapa. Jadi bila duduk dengan Ustaz tak marah kat saya so happy lah dengan Ustaz. Boleh tak nanti saya datang balik bulan 2 kita duduk lagi. Tak apa, Haris punya masa kita. Jadi nak beritahu tuan-tuan, orang akan tanya wah. Bukan kerana mempertikaikan, tapi kerana nak faham. Sebab bila kita faham, kita akan buat dia dengan rasa kita selesa lah. Sebab kita kan orang yang reasonable kan, boleh terima benda tu ada alasan. Maka sebab itu kalau suami perempuan nak kahwin seorang lelaki, perempuan tak marah saja sebab perempuan yang orang yang bijak. Tapi perempuan akan tanya, kenapa? Betul kan? Kenapa? Awak nak kahwin kenapa? Awak cukup kuat kat saya tu lama tak panggil lagi. Kita tak kuat juga. Awak kecil mana 23, bila dah agak ni? Awak nak kahwin ke seorang lagi kerana awak nak tolong orang tak semesti kahwin. Awak nak kahwin seorang lagi, saya tengok dia akan saya comel saya lagi ni. Awak nak kahwin, jadi bila dia tak boleh jawab, akhirnya dia kata, lah, tak rada ketentuan orang. Janganlah, orang yang buat saya. Kita kan demokrasi kawan. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala cukup cerdik. Allah itu hakim, bijaksana. Jadi bila dia bijaksana, bila dia suruh kita satu benda, mesti ada sebab. Dan bila kita boleh tahu sebab dia suruh tu, barulah kita berbaik sangka. Maka sebab itulah kata orang tasawuf, kalau kamu boleh baik sangka dengan Allah, sekadar membaca nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran, terus kamu boleh baik sangka, itu paling bagus. Tapi kalau kamu tak dapat macam tu, duduklah dalam kategori kedua, iaitu berbaik sangka dengan Allah setelah mendapat penjelasan dan faham apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan larang, kenapa dia suruh, kenapa dia larang. Maka sebab itu Syekh Asy-Syazi Al-Qaffal Al-Kabir tulis kitab nama dia Mahasinus Syariah. Mahasinus Syariah ni bahasa Inggerisnya Beauties of Sharia. Itu kan kecantikan syariah. Kecantikan syariah itu maksudnya dia cuba memberi jawapan kepada kenapa. Buku tu kalau tuan-tuan nak, saya boleh tak baca. Dia percuma je, tapi dalam bahasa Arab. Tak faham pula. Tak faham tak payah ambil bazir je. Tipis je, dia kurang 700 lebih halaman. Dia orang banyak. Cukup dia urang semayang, kenapa kena semayang, kenapa puasa. Orang baca ni, bila orang baca kan, kita akan faham, oh Tuhan tu maha dan Tuhan. Jadi bila gitu, budak cium. Kena saya tak kelah dulu tak kisah aja. Kelah tak anak muda pula, dia ni buai-buai. Kita ada buai. How tu kita jadi muniatul musalli hari Sabtu, tafakkur. Waktu hal buai. Kita buat kelah buai. Wajib boleh. Kalau saya tutup 2017 saya sampai 3 saya terjemah. Okey tak apa. Maksudnya ada pula. Jadi kalau tuan-tuan kata ada ustaz kata tak boleh tanya, jawabkan dia kenapa? Al-Qaffal Asy-Syazi kata boleh. Kenapa dia kata boleh? Mungkin ada ustaz kata tak boleh tanya, itu dosa apa? Tuan-tuan cakap kat ustaz itu alasannya ini. Kita semua tahu Nabi Ibrahim pernah minta dengan Allah benda tak pernah sampai, iaitu nak tengok Allah. Dengar? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah diri kamu, aku nak tengok. Kita semua tahu bahawa Allah tak akan biarkan benda salah tidak ditegur. Persoalan saya, kenapa bila Ibrahim minta nak tengok Allah, Allah tak malu kan? Allah tak marah.
Sedangkan benda itu tak boleh, tapi dia tak mahu. Maka itu menunjukkan bahawa tanya tak salah. Tanya tak salah. Kalau tak boleh, tanya lah. Tak boleh, tapi jangan marah. Tapi apa yang berlaku mungkin dalam masyarakat kita orang Melayu, bila anak tanya, tak mahu. Apa tanya mana-mana ni padahal nenek tak jawab. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh jawab, tadi pula tadi yang ayat 0166659502 nombor telefon saya. Free of charge, tak ada bayar. Saya boleh jawab. Kalau jimat kena kau duit, WhatsApp. Padahal kan tak bayar. Dr. Rokiah selalu bunuh, tak bayar. Tak ada bayar. Saya jawab. Boleh tanya. Nanti bila cucu tanya, wah, kita pun tunggu sekejap. Nenek nak masuk sikit dulu. Jangan terus tak boleh jawab tu. Ini dah dapat jawapan. Padahal kata lain. Betul kan? Rasanya tak kena ada. Dan saya pun bukan pandai sangat. Tuan Syekh itulah yang kena jawab saya tu. Dia cerdiknya pun. Cuma saya tolong gitu. Sebabnya bila orang jelaskan, kita rasa puas hati. Bila orang suruh kita buat kerana kita faham. Dan kita tahu kenapa kita. Jadi kita yakin Allah Ta'ala itu bijaksana. Maka orang yang cerdik, orang yang bijaksana, dia tak akan suruh kita buat satu benda yang tak ada sebab. Mesti ada sebab. Masa saya kecil-kecil dulu, dan saya sekolah rendah, saya cukup nakal. Itu saya bila cikgu ajar sekali, saya dah faham. Bila dia ulang, saya sekarang. Saya tak suka ulang. Kita faham. Cuma dalam kelas ada cerdik, ada bodoh. Kita cerdik, sekali aja faham. Jadi bila dia ulang, kita sambung. Saya pun buat main-main kena rotan. Jadi cikgu bahasa Melayu saya tu nama cikgu Makzid. Dia suruh saya tulis ABC satu buku cikgu. Buku latihan yang 60 halaman. Kenapa boleh ABC. Saya geram semua. Saya tak faham kenapa saya sudah tulis. Dia tak faham. Saya pun mengutuk. Dia cepat mati cikgu ni. Dan nanti udah kan terlalu. Kenapa ni? Bila saya masuk universiti, saya dapat A bila jawab exam. Saya tanya pencara, kenapa saya dapat A? Sebab tulisan kamu cantik. Oh, baru faham Cikgu Makzid suruh tulis. 16 tahun baru faham. Barulah ikut Cikgu Makzid kita orang dulu nak menjawab. Bodohnya siapa? Bodohnya Ustaz Banglas kan dia. Ustaz Ahmad Faisal tu bodoh. Dia tak faham. Sedangkan cikgu itu dia cerdik kan. Jadi kalau tak cikgu pun bila dia suruh kita buat satu benda ada alasan, kita tak faham. Kok kan Allah dia suruh kita buat satu benda bila kita tak faham, kita kata tak ada alasan. Kita tak faham. Jadi mesti ada satu benda yang kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, tugas kita tanya orang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita tanya orang yang kita rasa tahu, dia tak tahu juga, makanya tak tahu, kita tanya. Yang lain pun nak lebih tahu, profesor pula dan sebagainya. Tapi orang yang kita tanya tadi, dia takut naik, dia tak tahu, maka dia pun buat cover lain awal. Jangan tanya. Ini urusan agama, tak boleh ditanya. Kita pun tak pernah. Amantu billah fumastaqim. Sami'na wa ata'na. Itu yang jadi bila buat tak berapa berbanyak sebab tak faham. Kenapa kena buat? Tak tahu kenapa. Memang tuan-tuan tak tahu kenapa kena buat. Tapi kalau kita tahu kan kita, sebab kadang-kadang bila kita tahu, kadang-kadang apa yang disebut itu ada cara lain yang lebih efektif. Dan ada cara lain yang lebih efektif. Jadi bila ada cara lain yang lebih efektif, kita guna cara ini. Untuk saya dia suka giling apa panggil bawang untuk buat tumis sambal. Jadi itu lama tapi jawab bagi giling. Dan nak giling supaya dia hancur. Ini kena potong dulu. Kalau potong mengok apa tu giling tu. Macam ni. Betul lah sahabat. Sedap. Kita pun tanya dia kenapa kena giling. Sebab dia kata nak bawang ni hancur tetapi tidak ada campuran air. Air keluar sebab bawang itu. Jadi bila kita faham, kita pun jumpa lah orang jual dekat Kota Baru tu anak yang jenis blender bawang tak payah bubuh air, bukan blender, kat sisi
itu misi kisah. Jadi kita kisah, orang kata tak apa kisah, sebab kisah tu besi, batu batu. Tak pakai batu sebab matlamat dan terhasil cara dan efektif yang ni. Mereka pada gubernur. Jadi buat itu kerana tak ada orang tua je lah. Kan? Bila dia mati kita bagilah dekat mana-mana museum itu gila itu kita akan kisah. Sebabnya kita tak tahu apa tujuan benda tu dibuat je. Dia dah sampai tujuan macam tu. Bila berubah zaman, maka cara mungkin berubah. Cara mungkin berubah. Sama juga bila kita cakap pasal sugi. Ya. Kita tanya, kenapa kena sugi? Ada kata Nabi buat kena sugi. Itu bukan jawab. Kenapa kena sugi? Maka ulama kata sugi itu ialah kerana nak membersihkan diri. Okey, kita faham lah tujuan bersugi ialah membersihkan diri dan membersihkan mulut. Dan Nabi pun sebut, aku tidak suka bila aku solat, aku tidak bersugi kerana Jibril datang nanti ke bau busuk. Berarti dia bersugi kerana nak bersihkan mulut, nak ataupun bau mulut yang busuk tu. Jadi itu tujuan bersugi. Jadi zaman dulu belum ada berus gigi, Jordan dan belum ada lah. Maka Nabi pun gunalah bahan sedia ada, iaitu pokok kayu sugi. Di mana pokok kayu sugi itu bila kita gigit-gigit dia jadi macam bulu berus gigi. Dan di dalamnya ada Florida, bukan Florida Amerika yang boleh berus gigi. Jadi berarti serampang buah mata berus dan kupas gigi sekali ada kat situ. Kalau Nabi gigi itu kerana pokok apa panggilkan nak jadikan berus, apa Nabi nak gigit batang pokok? Sebab pokok tadi dia jadi berus dan sekaligus ada ubat gigi. Jadi bila Nabi wafat, kita sudah maju, dah ada teknologi, maka kita pun ekstrak lah Florida yang ada dalam batang sugi, maka keluarlah ubat gigi kulit. Maka kita sudah tidak lagi pakai sugi, kita pakai berus gigi. Dan berus gigi pulang Allah kita pakai letrik. Ubat gigi pun tak payah maju, dia keluar ke dalam. Oh, tak betul. Ugama itu masuk. Oh, itu zaman dulu. Dan bila kita dah pergi ke Bangkok, letrik tak ada, berus gigi tak ada, ubat gigi tak ada, kita gonggong kayu itu pun. Maksudnya tentang bila kita buat syariat macam tu, kita rasa faham. Aku berus gigi kerana nak bersih mulut, nak kuku dan sebagainya. Bila ada teknologi, aku pakai yang ni. Tak ada, aku pakai yang ni. Kan masuk akal. Kita punya pulang masuk akal. Jadi bila kita buat pun kita rasa ya agama aku tu reasonable, boleh difikir. Bukan kata kena buat sebab kena buat. Ada orang yang boleh terima macam tu, okey, tapi tidak semua orang yang boleh terima. Seperti mana orang tadi lah, orang yang baru masuk Islam, anak muda kita ni suka bertanya why. Jadi bila kita marah kat dia tanya macam tu, kita suruh dia terima je agama kita dengan tidak beri penjelasan. Maka kalau dia tak suka dengan kita tak boleh nak marahkan dia sebab dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Kita tak boleh nak tuan-tuan macam kita dulu bila kita tanya benda-benda set kau dengan mak kita, mak kita apa ni cara ni, kita pun dia. Sekarang kalau kita tak jawab, kita tanya kawan dia, tanya betul tak? Anak tinggal kita umur 11 tahun, 12 tahun, dia tanya kita pasal set, kita bangun dia pergi tanya boyfriend dia. Boyfriend kata, main tak ajar. Kan tanya. Mereka tanya kita, dia boyfriend dia ajar, betul kan? Mungkin zaman dulu benda itu naik. Zaman sekarang dah tidak naik. Sebab dia tak tahu. Cerita kat TV tu kan, dia cium-cium. Kalau kita kata, aku kena cium pipi, saya tak tahu. Kita jawab apa? Tak boleh kan? Dia bukan pergi kat kawan kita terangkan. Jadi daripada dia cari jawapan sendiri, lebih baik kita jawab. Jadi kalau dia tanya yang dunia, tuan-tuan tanya lah orang lain. Tapi kalau dia tanya pasal akhirat, kita tanya ustaz. Betul kan? Janganlah tanya orang lain pula. Akhirat dunia agama, tanya ustaz. Kalau ada ustaz marah, tuan-tuan jawab, jangan tanya. Tanya ustaz tak marah. Ada ustaz tak marah, mau kau satu ni. Ustaz marah dia jawab.
Tanya begitu rasa. Jadi bila tuan faham itu, tuan maka timbullah rasa baik sama. Kita bisa buat dengan Allah. Oh, Allah suruh kita sembahyang sebabnya begini. Kata Syekh Al-Qaffal Al-Syekh Al-Kabir, kata dia ada 7 sebab kita kena sembahyang. Antaranya ialah terima kasih. Di murat orang yang bertamadun ini adalah orang yang henti berterima kasih. Bila orang dah buat baik dengan kita, dia bagi kita nafas, dia bagi kita makan, dia bagi kita macam-macam. Maka sebagai tanda kita mengenal apa yang Allah berikan kita, maka kita pun pergilah rumah dia nak terima kasih. Jadi katanya bila kita sembahyang tu, berarti kita duduk depan dia nak puji dia sebab nak terima kasih. Tidak kita terima kasih orang yang kita puji orang. Nah, tunggal sokong saya naik makan. Saya jumpa dia, makasih itu, terima kasih sangat-sangat. Maka sebab itu jumpa orang, maka kita terima kasih sampai kita nak terima kasih kita untuk yang datang, yang lebih baik orang semua. Bapak terima kasih. Terima kasih apa butuh orang. Terima kasih puji. Jadi kita akan puji orang. Maka sebab itu dalam semuanya penuh dengan puji itu. Sebab terima kasih. Jadi bila kita faham begitu, sembahyang tadi adalah suatu ekspresi tentang rasa terima kasih. Jadi kita sembahyang tak perlulah laju sebab terima kasih aku kan alhamdulillah ada kereta, orang penikmat ada ke sini, aku beli ke sini. Kan? Orang mari pejabat bayar tu aku mari sini dulu, lepas tu masjid bagi duit, pahala tu nak minum dulu dijabat pula. Jadi maksudnya terima kasih lah. Sebagai tanda terima kasih itulah yang kita sembahyang. Jadi bila kita sembahyang, kita tahu sebab kita pun tak laju. Oh, itu jadi faham tu. Jadi benda-benda macam tu Bapak kena jawab tentang benda tadi. Jadi bila kita jawab, kita pun timbullah baik sangka, Allah tidak begitu, Allah tidak begini, Allah sebenarnya buat begini, ada itu. Maka sebab itu dia ada kaunseling bila orang susah. Dan bila kaunseling ada susah, jadi kaunseling itu bisa ada unsur agama. Ada orang yang nak pergi kaunselor tu, jadi kaunselor tu dia kena faham konsep qada, qadar, syukur dan sebagainya. Sebab kita hidup ni ialah kerana persepsi. Kita kerana persepsi. Bila persepsi kita betul, maka betul. Saya bebek dekat anak saya kalau dapat nombor 38 sebulan saja. Dia kan di kletor saya, dia kata dapat apa nombor 4, kita dekat happy. Lepas tu tengok dalam sistem tu, dia kata 44 dari langkah, dia kena 42. Saya kata perlu belajar al-taman, ayam orang tu kan tak lupa. Bila saya mepek dia sampai sebulan setengah, satu hari dia tepuk bahu saya, dia kata tak sudah lagi. Dia kata sudah lagi, dia kata saya dengar bapak ceramah dekat masjid kan ada orang buat bapak keluh kat YouTube. Dia kata bapak sembuh juga. Kalau orang tu gagal UPS tak masuk kantor lagi. Sekeluh aku pada kau. Jadi contohlah anak marah tu dah tak sampai sebulan setengah. Jadi saya pun fikir balik, oh betul. Sebab saya meletakkan persepsi tak betul. Itu saya merasakan dia macam tu sebab salah dia seorang. Maka saya pun bagilah. Saya kata dia dapat nombor 38 ada salah dia, ada juga salah saya. Maka pakailah selesai. Tak bebek. Jadi sebenarnya hidup itu ialah kepada persepsi. Dan persepsi itu yang dipanggil husnuzon, berbaik sangka. Jadi bila kita faham begitu Bapak, kita fahamlah apa orang tasawuf nasihat kita. Katanya ihsin zannaka bihi li'ajli jamili wasfihi. Maksudnya bila kamu baca Quran, kamu ketemui nas-nas yang menunjukkan Allah itu baik, Hakim, Khabir, Alim, Sabur, Syakur, Rahim, Wadud. Kamu jumpa lafaz-lafaz tersebut dalam Quran, kamu baca tafsirannya. Kalau kamu dah boleh berbaik sangka sekadar tahu mana makna tersebut, maka itu lebih baik. Tapi kalau kamu tak boleh macam itu, kamu kena berfikir dalam sikit. Itu kamu tengok apa dia buat dekat kamu.
kamu tengok, maka kamu akan dapati bahawa apa yang dia buat dekat kamu tadi, jadikan kamu faham bahawa Allah itu adalah Tuhan yang sayang dekat kita. Walaupun agama yang dia beri kat kita ini dipenuhi dengan suruhan, larangan, suruhan, larangan, suruhan, larangan. Jadi itulah lebih kurang bicara kita pagi ini mengenai hikmah tadi. Jadi dengan kita faham begitu, maka apa saja berlaku pada kita mesti ada jawapan. Dan kalau tuan-tuan nak tanya, tanyalah ustaz-ustaz. Kalau ustaz tu tak tahu soalan jawapannya, boleh tanya pada saya. Kalau saya tahu, saya jawab. Saya tak tahu, saya jawab juga. Tapi saya cuba carilah jawapan. Sebab saya beramai-ramai dengan profesor mengajar Islam. Tanya pasal tafsir sendiri pada Tuzu, tanya pasal ekonomi, saya jumpa Prof. Joni, undang-undang saya ada Prof. Budaya, macam-macam yang orang boleh saya tanya. Jadi mungkin kalau tak nak pergi kat dia tu, tak ada akses. Saya ada akses. Cuma ingatkan akses saya. Key access. 01. Begitu lah. Tanya saya. Dan saya tak kenal apa-apa. Macam setakat ini tak perlu dibayar. Kerana Allah dibayar. Ya, tanya aja. Sebabnya saya cukup faham bahawa bila jumpa dengan Mak Saleh tu, bahawa orang yang bertanya itu dia bukan petikan, dia nak tahu. Bila dia nak tahu, kita kena jawab. Seperti mana banyak benda dalam hidup ini kita nak tahu. Kita nak tahu. Seperti mana kadang-kadang kita tengok isteri kita buat beberapa keputusan yang kita rasa tak faham. Kita tak faham. Jadi kita pun sebelum kita marah, kita tanya dia, kenapa? Jadi dia pun jalan-jalan. Oh, okey. Jadi begitu juga seperti mana kita buat beberapa keputusan yang isteri kita bila tahu dia tak faham. Jadi kalau dia terus datang marah kita, kita rasa tidak tak patut lah. Tanya dulu. Kita jalan-jalan. Oh, okey. Jadi itu bicara kita pada pagi ini, hikmah yang ke-49. Saya minta maaf kepada datang jawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.